Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan dalam Facebook Manis FM, soalan yang berkaitan dengan pembicaraan, dan anda boleh juga mengulangi dengar kembali pembicaraan yang terdahulu melalui Facebook Manis FM. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini, sebelum saya memulai pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah ni, oleh kerana minggu lepas dan juga minggu yang terdahulu ada beberapa soalan yang tidak sempat saya jawab soalan. Jadi untuk minggu ini saya akan pergi kepada persoalan terlebih dahulu. Persoalan ini termasuk persoalan minggu lepas dan juga minggu yang sebelum. Saya mulakan dengan persoalan minggu yang sebelum. Persoalan ni dikemukakan oleh Nur Hidayatul Baiti. Soalan dianya, jika kita masuk dalam kolam atau sungai, niat wuduk itu, adakah kita kaki cecah air atau semasa semua badan dalam air tersebut? Hak ni berkaitan dengan contohnya berwuduk di dalam kolam mandi ataupun berwuduk dalam sungai. Kalau kita berwuduk dalam kolam mandi ataupun dalam sungai, jadi kita nak berniat ni selepas daripada semua anggota badan kita berada di dalam air, maknanya muka kepala pun terselam di dalam air, barulah kita pun berniat mengangkat hadas kecil ataupun berniat mengambil wuduk. Kalau hanya semata-mata kaki sahaja berada dalam air, kita niat mengangkat hadas kecil atau niat mengambil wuduk macam mana? Sebab kaki anggota wuduk yang keempat, anggota wuduk yang terakhir. Muka, tangan, kepala belum lagi berada di dalam air. Jadi untuk dapat wuduk yang mana tertibnya tidak diwajibkan, dengan bahawa selam sekalian tubuh di dalam kolam atau sungai, kemudian barulah berniat mengangkat hadas kecil ataupun niat mengambil wuduk. Itu soalan yang pertama. Ini soalan bukan minggu lepas, ni minggu yang terdahulu. Kemudian soalan minggu yang terdahulu juga, soalan qurratu aini. Ustaz nak niat ni sebelum wuduk ke ataupun niat semasa membasuh muka? Yang ni saya sudah sebut beberapa kali. Niat yang wajib kepada kita, rukun fardu ataupun
fardu ataupun rukun wuduk yang pertama adalah berniat. Tempat berniatnya adalah ketika membasuh muka. Kemudian ketika membasuh pergelangan tangan, permulaan wuduk yang dilakukan sebelum daripada membasuh muka, maka disunatkan kita berniat tu. Sebab membasuh pergelangan tangan, kemudian bersugi, kemudian memasukkan air ke dalam mulut serta dengan kemudian berkomor-komor serta memasukkan ke dalam hidung, dilakukan sebelum daripada membasuh muka. Jadi niat fardu ataupun rukun yang pertama ada ketika basuh muka. Jadi sebelum daripada basuh muka tak masuk dalam wuduk lagi. Maka ketika membasuh pergelangan tangan, sunat berniat membasuh tangan sebagai sunat wudu ataupun niat mengambil air sembahyang. Okeylah, ketika basuh pergelangan tangan, kemudian bersugi, kemudian berkomor-komor serta memasukkan ke dalam hidung, waktu disunatkan. Kemudian sampai masa membasuh muka, maka berniat itu adalah fardu ataupun rukun wudu yang pertama. Kemudian soalan yang minggu yang terdahulu ni juga, soalan ni saya sudah jawab. Tapi saya jawab secara ringkas. Soalan daripada Rempit Taubat. Jadi, kalau yang mengemukakan soalan tapi tidak sempat dijawab, untuk minggu-minggu akan datang kena standby lah. Kena standby. Jadi, Rempit Taubat, dia tanya, jika saya datang ke masjid lambat, imam sudah solat, contohnya rakaat yang pertama. Kalau nak ambil wuduk ketika itu, buat yang wajib saja ke atau buat juga yang sunat? Sebab nak kejar imam. Kalaulah imam rakaat pertama, kedua sama, kita baru sampai ke masjid, kita masih lagi disunatkan melakukan perkara-perkara yang sunat ketika kita berwuduk. Melainkan kalau imam ni rakaat yang keempat dah contohnya, nak selesai dah semayang, dengan sekira-kira kalau tidak sempat dengan imam yang ada tu, tidak sempat berjemaah dengan orang yang lain, maka perkara-perkara yang sunat ketika berwuduk disunatkan kita jangan buat. Sekarang soalan Rempit Taubat ni, imam baru rakaat pertama, lambat lagi imam nak selesai solat, maka disunatkan perkara-perkara sunat ketika berwuduk jangan kita tinggal, kerana nak kejar berjemaah dengan imam, sebabnya masih lagi sempat berjemaah dengan imam walaupun lambat sedikit masuk solat, kerana nak menyempurnakan perkara yang sunat ketika berwuduk. Melainkan imam rakaat keempat lah contohnya, kira-kira kalau kita buat perkara sunat ketika berwuduk, kita pergi kepada imam, tak sempat langsung dah berjemaahnya. Imam pasti sudah memberi salam dan tidak ada orang lain pulaknya yang baru sapah. Maka ketika seumpama tu, perkara-perkara sunat ketika berwuduk disunatkan kita tinggal. Wajib je. Kalaulah tengok-tengok kawan kita pun baru sapa juga. Dia pun baru sapa. Maknanya tengok-tengok imam rakaat keempat. Kalau kita menyempurnakan perkara sunat, walaupun tak sempatlah dengan imam yang ada tu, sebab imam pun rakaat keempat dah, tapi kita masih lagi sempat berjemaah dengan kawan kita yang baru sapa, maka perkara yang sunat ketika berwuduk kita kena kerjakan, jangan tinggal. Hak kata nak kejar tu imam, nak kejar berjemaah, bukan nak kejar rakaat pertama, kedua, ketiga dak. Nak kejar sempat berjemaah. Yang mana kalau buat perkara sunat menyebabkan tidak sempat berjemaah dengan imam, imam sudah memberi salam dan tidak ada berjemaah dengan, tidak ada orang lain yang kita dapat berjemaah dengan dia, maka keadaan yang seumpama tu disunatkan kita tinggal perkara-perkara yang sunat
ketika berwuduk kita hanya melakukan perkara-perkara yang fardu ataupun rukun sahaja untuk supaya kita cepat kepada imam untuk dapat berjemaah dengan imam, sebab tidak ada jemaah yang lain selepas daripada imam memberi salam. Itu situasi yang mana disunatkan kita meninggalkan perkara sunat. Dengar tu sidang pendengar. Ketika berwuduk, banyaklah perkara-perkara yang sunat. Contoh yang saya sebut tadinya, basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo, memasukkan air ke dalam hidung. Tiba-tiba ada keadaan yang mana perkara sunat tu, sunat tinggal. Perkara sunat jangan buat. Ada juga perkara sunat jangan buat. Adalah. Seumpama ni lah. Situasi yang mana kalau kita menyempurnakan perkara sunat, lambat kita masuk ke dalam masjid, menyebabkan imam memberi salam, tak sempat berjumpa dengan imam yang sudah memberi salam, dan tidak ada harapan untuk berjemaah dengan orang yang lain. Maka situasi seumpama tu, perkara sunat tadi disunatkan tinggal. Ini saya nak tambah sedikit. Jadi panjang. Kitab tak baca lagi ni. Kitab Safinatun Najah belum baca lagi ni. Situasi tadi, perkara sunat disunatkan kita tinggal. Sunat jangan buat. Ada situasi perkara sunat diwajibkan kita tinggal. Ada situasi perkara sunat diwajibkan kita tinggal. Perkara sunat, tapi wajib jangan buat. Tadi itu perkara sunat yang memanglah sunat kena buat, tapi sunat tinggal, sunat jangan buat. Pelik dah kitanya. Hak ning ni bukan perkara sunat jangan buat, bukan wajib jangan buat. Wajib kena tinggal. Macam mana sidang pendengar? Perkara sunat wajib kena tinggal, wajib jangan buat. Contohnya, kita sedar pagi tu, Allah tengok beberapa minit lagi dahnya nak syuruk, nak habis waktu subuh. Kejut lewat sungguh ni. Keletihan sangat tidur malam ni. Ataupun tidur malam tu tak lena ni. Panas ke? Contohnya sekarang, panas. Nak tidur malam pun tak lena. Akhirnya orang azan subuh tak sedar. Tengok jam tinggal 4-5 minit lagi dah nak syuruk. Wajib segera ke bilik mandi untuk berwuduk. Dan ketika berwuduk, kita diwajibkan tinggal perkara yang sunat. Sebab kita nak kejar sembahyang supaya sempat kita sembahyang dalam waktu dia. Sebab kalau kita menyempurnakan perkara yang sunat, menyebabkan solat subuh kita 2 rakaat tidak sempat kita tunaikan dalam waktu dia. Walaupun berlaku seumpama tadi tidak berdosa. Sebab tidak sengaja. Dia memang tak sedar sungguh. Memang tak berdosa lah. Walaupun tak berdosa, tetapi terlewat tu tidak berdosa sebab bukan dia, bukan dia, peram. Berbeza dengan orang azan subuh, dia sedar, ditarik selimut pulak. Tu cerita lain pula tu. Itu hukum lain. Sekarang ni, dia tidak sengaja. Dia memang tak sedar sungguh. Kemudian dia sedar-sedar memang di hujung waktu. Maknanya, dia wajib kena segera berwuduk. Dan ketika berwuduk, dia hanya buat hak fardu ataupun rukun wuduk sahaja. Sebab untuk segera kepada solat, supaya solat kedua rakaat subuh
dapat dilaksanakan di dalam waktu subuh sebelum daripada syuruk. Itu diwajibkan tinggal perkara-perkara yang disunatkan. Kemudian banyak lagi lah situasi yang mana diwajibkan tinggal perkara-perkara sunat. Contohnya ketiadaan air. Air memang terhak sungguh-sungguh. Air minum sudah disediakan, diasingkan. Air wuduk pula ada sekadar-sekadar sahaja. Maknanya kalau nak buat perkara sunat, nanti wuduk kemudian tak cukup air, maka situasi seumpama tu pun sama juga. Sebab ketiadaan air yang tersangat sedikit, maka diwajibkan tinggal perkara-perkara yang disunatkan. Kemudian tadi saya sentuh sedikit. Ni jadi jawab soalan ni, takut nanti tak sempat nak masuk kepada kitab Safinatun Najah kan. Macam mana sebab saya ada sentuh tadi. Yang mana tidak sengaja. Dia bukan orang azan subuh dia sedar, bukan. Dia memang tak kira lah dia kerja shift malam ke contoh, tak kira lah. Dalam keadaan yang mana azan subuh tu memang dia tidak sedar. Dia sedar tak sedar, dekat nak syuruk, nak habis waktu subuh. Tidak berdosa. Tetapi ketika berwuduk, dia wajib kena segera dengan bahawa diwajibkan tinggal perkara-perkara yang disunatkan. Adapun kalaulah, ni hak biasa berlaku ni. Ni hak biasa berlaku, yang mana azan subuh memang dia sedar. Sebab di tempat kita ni, azan subuh ni boleh dikatakan pak dahak lah. Kita boleh dengar pak dahak. Apa makna pak dahak ni? Pak penjuru. Makna satu masjid kita dengar orang azan. Surau pula orang azan. Bunyi pula orang azan. Silih berganti. Kadang-kadang tak tahu hak mana. Sebab apa? Bunyi jadi serentak. Jadi bolok jadinya. Memang sedar. Orang azan subuh memang sedar. Tiba-tiba dia tak bangun, dia tarik selimut. Macam mana sidang pendengar? Apa hukum mereka yang buat seumpama ni? Apa hukum mereka yang mana apabila azan subuh sedar, tidak segera bangun, tarik selimut pula, sambung tidur pula? Apa hukum? Walaupun ini tidak berkaitan dengan kita bicara bab wuduk ni. Tapi tak apalah sebab tadi saya ada sentuh. Jadi saya nak selesaikan lah. Nak selesaikan hak persoalan tu. Sebab tadi saya sentuh orang yang terlewat sedar subuh yang tak sengaja. Hak ning ni tak sengaja dengan bahawa ketika azan subuh dia tak sedar langsung. Macam mana? Hak banyak berlaku azan subuh sedar, tiba-tiba tarik selimut, sambung tidur. Ada dah jawab di sini ni, kata haram, tarik selimut, sambung tidur. Sabar. Jangan cepat. Jangan cepat. Saya tanya apa hukum ni pun sebenarnya, kalau tak belajar lagi sebelum ni, jangan jawab lah. Cuma saya tanya persoalan ni, supaya kita, ya sungguh, apa hukum sebenarnya? Tambahan pula, orang yang biasa buat. Azan subuh sedar, tarik selimut, bangun semula kemudian. Memang biasa buat gitu. Dah buat gitu tu, apa hukum? Sebab apa? Kamu sedar subuh, orang azan subuh, waktu subuh sudah masuk, kamu tarik selimut, sambung tidur, apa hukum? Ni. Biar saya tanya persoalan ni supaya kita belajar tak jumpa lagi lah bicara hukum perkara yang seumpama ni. Dia begini. Apabila azan dia sedar, kemudian dia sambung tidur. Ini cerita subuh, Zuhur pun samalah, Asar pun samalah. Tapi Zuhur Asar ni tak apalah, sebab dia waktu panjang. Subuh ni waktu tak panjang. Tapi sama je, Zuhur Asar pun sama je.
Dia kalau dia tarik selimut semula, faham lah ni sidang pendengar, tarik selimut semula ni disambung tidur. Kalau disambung tidur semula dan memang zon di hati dia, mana kuat jangkaan di hati dia akan dapat sedar kembali dalam waktu subuh. Dia dapat sedar kembali dalam waktu subuh. Maka dia sambung balik tu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Macam mana dia boleh pasti, dia boleh kuat zon, bukan yakin. Yakin, ni nak yakin macam mana? Zon, pandang zon, yakin 100%. Syok 50-50. Zon ni 70%, 80%. Berat sebelah, boleh sedar di dalam waktu subuh lagi. Jadi macam mana timbul zon tu? Sebab dia ada time dia sendiri. Time macam mana? Telefon dia ada bunyi nanti. Time telefon dia akan bunyi pukul 6.15 ke. Telefon dia akan bunyi pukul 6.30 ke. Dia pun tidur balik. Dia kira zon di hati dia. Dia akan dapat sedar kembali apabila telefon dia berbunyi. Maka dia pun sambung tidur kembali. Hukumnya adalah makruh. Pandai ni. Adapun kalau disambung tidur kembali dalam keadaan boleh jadi akan sedar dalam waktu, boleh jadi akan habis waktu, dia sambung balik, hukumnya adalah haram. Ingatlah tu. Orang azan, dia sedar Allah malah nak mengawal-awal, lepas tu dia pun sambung balik tidur. Di hati dia boleh sedar balik dalam waktu ataupun sampai ke habis waktu. Dalam hati dia boleh jadi belakang 50-50. Boleh jadi sedar balik dalam waktu pukul 6 suku ke, 6.30 ke. Boleh jadi habis subuh lah baru sedar kembali. Dia sambung tu hukumnya adalah haram. Tadi dia zon. Maknanya kuat jangkaan di hati dia, dia akan dapat sedar kembali dalam waktu subuh sebab dia ada time jam. Ataupun contohnya akan adalah orang yang akan kejut dianya. Abang dia ke, kakak dia ke, mak ayah dia ke, kawan-kawan dia ke. Kawan dia bangun dah tu. Dia pun sambung tidur semula. Biasa kawan dia bila habis semayang, dia masuk balik, kejut kawan dia tak bangun lagi tu. Maka dia pun sambung tidur kembali sebab dia tahu dah kawan dia tu akan kejutkan dia kembali. Maka sambung tidur tu hukumnya makruh. Ataupun dia kebiasaan dia begitu dah. Adah dia begitu dah, kebiasaan dia begitu dah. Mana apa ni? Pagi-pagi gitulah dianya. Orang azan subuh, dia sambung tidur pukul 6 suku, 6.30, dia akan sedar kembali. Memang kebiasaan dia begitu. Kebiasaan dia begitu. Dia tidak ada time dengan telefon dia, supaya telefon tu bunyi. Dan memang tidak ada orang yang akan kejutkan dia kemudian. Tapi memang pasang dia dah. Sama-sama dia kalau sambung semula tidur, dalam setengah jam ke, dia akan sedar kembali. Sebab dia sambung tidur pun bukan tidur lena sebagaimana sebelah malam. Cuma oleh kerana dia pemalah. Dia malah nak bangun solat subuh berjemaah di awal waktu, dia pemalah. Maka dia sambung kembali. Hak biasa-biasanya memang dia dapat sedar kembali dalam waktu subuh. Maka dia sambung balik tidur, hukumnya adalah makruh. Dua tu. Sambil-sambil saya tengok jam ni. Jadi saya pun nak tinggal separuh ni. Sebersalah pula. Saya teruskan lagi. Satu situasi makruh sambung kembali tidur selepas sedar azan subuh. Satu situasi haram dia sambung tidur selepas daripada disedar ketika azan subuh. Situasi yang makruh jelas, situasi yang haram jelas. Sambung tu makruh satu, sambung tu haram satu. Tiba-tiba
situasi yang mana dia sambung balik tidur, peram dia panggil, sambung balik tidur, selepas daripada sedar azan subuh, yang hukumnya adalah makruh. Sebab memanglah dia akan dapat sedar kembali dalam waktu subuh, dalam setengah jam ke lepas dah masuk waktu subuh. Sambung tidur tu makruh. Tiba-tiba Allah pagi tu dia telefon dia. Telefon dia salah tekan macam mana tak tahulah. Telefon dia tak bunyi langsung. Hak kawan dia yang biasanya balik dari masjid akan kejutkan dia tidur, hak dia tak bangun awal ni, kawan dia lepas dari masjid tu, dia pergi minum air kedai pula, tak balik ke rumah. Tak ada seorang pun kejutkan dia. Tak ada seorang pun kejutkan dia. Ataupun, biasa-biasa, kalau disambung tidur, setengah jam tu dia akan sedar semula. Hak sama-sama dah tak pagi dia kerja gitu. Kerja orang malas Tapi pagi tu pelik sungguhlah. Telajak sedar-sedar, sudah terbit matahari, habis waktu subuh. Yang sambung tadi hukumnya makruh, tiba-tiba dia tak sedar tak sedar, waktu subuh sudah habis. Maka ini termasuk mereka yang tertinggal solat, yang dimaafkan pada syarak, tidak jatuh hukum haram. Ada ni? Jadi panjang masa ni. Soalan minggu lepas saya tak baca lagi ni. Kalau minggu ni tak sempat baca kitab Safinatun Najah pun, insyaAllah minggu hadapan lah. Faham tak? Apabila sambung balik tidur selepas ada azan subuh, hukumnya makruh, dan situasi yang sudah saya nyatakan sebelum. Kalaulah berbetulan yang mengikuti Radio Mani FM ni, dengar di saat ni, di awal tadi tak dengar, maka tergantung tu. Jadi untuk memahami pembicaraan yang saya bicara sekarang, maka sidang pendengar tadi tu buka dalam FB Mani FM, boleh tengok daripada awal kembali apa pembicaraan. Jadi dia sambung balik tidur dalam keadaan makruh. Kemudian tiba-tiba dia tak sedar, jangkaan dia sedar pukul 6 suku ke 6.30, 6.30 ke, tapi pagi tu pelik, tak sedar sungguh. Habis waktu subuh, maka dia dipanggil orang yang meninggalkan solat subuh. Jadi orang yang meninggalkan solat ni, ada yang dipanggil dimaafkan pada hukum, ada yang berdosa besar. Ni termasuk orang yang tertinggal solat subuh yang dimaafkan pada hukum. Maka dia wajib qada. Qada tadi sunat bersegera. Sebab tertinggal subuh tu tidak termasuk di dalam tertinggal subuh yang berdosa besar. Tu ada satu soalan, bukan soalan tu, dalam FB ni. Asya Razak, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya boleh tak? Soalan yang berkaitan lah, tapi ni tak sempat dah ni. Untuk minggu ni tak sempat dah. Sebab saya minggu ni jawab soalan bukan soalan minggu lepas. Soalan minggu sebelum minggu lepas. Berarti jawapan soalan ni jadi melarat-larat ni, jadi panjang ni. Kemudian pergi pada situasi yang kedua, yang mana dia sedar orang azan subuh, dia sambung tidur kembali, jangkaan di hati dia sedar dalam waktu ke ataupun sampai ke waktu, boleh jadi belaka, maka dia sambung tidur tu hukumnya haram. Dia sambung tidur, sambung tidur ni, subuh masuk dah ni kan, dengar dah orang azan subuh kan, sambung tidur ni, tak nanti orang tanya ni, kita sendirilah di hati kita sendirilah. Mana kita sambung balik tidur ni, boleh sedar tak jangkaan, kita tak tahu di masa akan datang. Boleh sedar tak pukul 6 suku ke 6.30 ke, boleh jadi sedar. Dan boleh jadi pakai dok pakai pukul 7.30 boleh jadi juga. Kalau situasi seumpama tu, sambung tidur tu hukumnya adalah haram. Sambung tidur tu hukumnya adalah haram.
fardu takdirnya 6.30. Dia sedar sungguh. 6.30 dia sedar sungguh. Dia pun boleh solat subuh dalam waktu. Alhamdulillah lah. Dia masih lagi solat dalam waktu. Hak sambung tidur tadi, haram. Tetap haram, dia kena bertaubat. Ni 6.30 sedar ni. Masa sambung tidur tadi tu 6.30 mungkin. Sedar pukul 7, 7.30 mungkin juga. Jadi sambung tu haram. Sebab kemungkinan dalam waktu sedar kembali, kemungkinan pakai tak sedar dah lah. Habis waktu baru sedar. Sambung tu haram. Tapi Alhamdulillah sedar pukul 6.30 contohnya. Bolehlah solat seorang waktu. Tapi sambung tadi tetap hukum haram. Dia wajib bertaubat. Tiba-tiba sedar lepas habis subuh sungguh. Hak sambung yang diharamkan tadi, disedar lepas habis subuh sungguh. Maka hak ni termasuk orang yang tertinggal solat subuh yang diharamkan, yang berdosa besar. Wajib qada subuh tu dengan segera. Bangun segera, semayang qada subuh segera, dan wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua keadaan yang berbeza. Masa ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. Saya nak pergi kepada soalan minggu lepas. Nak pergi pada soalan minggu lepasnya. Fairuz Muhammad ditanya, ketika basuh najis perlu ke berniat? Ada pun terbaca perlu berniat. Dia untuk menyucikan najis tidak perlu berniat. Itu di antara amalan yang tidak perlu berniat. Yang wajib berniat, umpama berwuduk, umpama mandi wajib, umpama bertayamum. Membasuh najis, itu tidak wajib berniat. Jadi tidak ada kewajipan berniat ketika membasuh najis. Soalan minggu lepas laginya, ini yang terakhir lah. Ini soalan Kak Wan Aqilah. Sebab minggu lepas saya ada cerita pandangan mazhab yang lain. Maka Kak Wan Aqilah ni ditanya, kalau guna pandangan lain. Pandangan lain ni pandangan yang mana di luar daripada pandangan fiqh mazhab Syafi'i. Keseluruhan solat itu kena guna mazhab itu juga ustaz, ataupun pada niat sahaja. Jadi soalan ni minggu lepas. Minggu lepas ni saya ada bicara berkaitan dengan orang yang berniat wuduk adalah ketika membasuh muka. Dalam situasi diuji dengan penyakit waswas. Diuji dengan penyakit waswas, maka sukar untuk dapat niat ketika membasuh muka. Jadi kadang-kadang muka duk berpahit tu lama je. Tapi air pahit ni okey sikit sebab dia air berpanjangan, mungkinlah cepat sikit dapat niat. Kalau pakai air koloh pun mungkin diselam muka dalam koloh barangkali. Selam muka dalam koloh, lepas tu bobok. Marah dia orang lah, keluar liu. Dah diselam muka dalam koloh, habis napas bobok. Orang tengok pun geli. Dah air koloh orang nak pakai ramai-ramai. Kalau dia ambil air koloh, basuh muka tak dapat niat. Basuh muka tak dapat niat. Basuh muka tak dapat niat. Baju ni basuh dah ni. Ni ujian belaka. Ini dia panggil penyakit waswas. Macam sebut minggu lepas lah. Orang yang diuji dengan penyakit waswas, sebagaimana juga dengan ujian penyakit-penyakit yang lain, berobatlah. Fatadawau. Nabi kata berobat. Kena berobatlah, itu penyakit. Jangan berdiam diri. Kalau kena pada diri sendiri pun berobat. Kalau kena kepada anak-anak cucu, kena bawa mereka berobat. Berobat macam mana ni? Dia waswas ini, dia mari daripada penyakit jiwa. Bila mari daripada penyakit jiwa, kena cari doktor jiwa lah. Doktor pakar psikiatrik apa tu? Doktor pakar jiwa. Jangan kita faham, pergi doktor pakar jiwa ni, semestinya orang gila. Bukan. Tak semestinya orang gila. Dia ada belakang lah tu. Termasuk orang kemurungan contohnya. Tak mestinya orang gila. Tapi dalam kitab, dia akan sebut bahawa waswas ni, nau'un minal junun dia panggil.
satu jenis daripada penyakit gila. Minta maaf lah. Terasa hati pula kan. Dalam kitab, waswas ni nau'un minal junun. Saya ni ketawa ni bukan seorang, tapi seorang lah. Ada penemang. Tidak seorang takut juga dalam konti ni. Tak ada orang main ngosek kan. Ada penemang lah. Tapi bukan DJ lah. Jadi, dia satu jenis daripada penyakit. Kena berubat lah. Dia penyakit dia tak normal lah. Tak normal tu kena berubat. Kena pergi hospital. Kena pergi hospital, berubat. Tak apalah, nak berubat kedua-dua cara. Berubat cara moden, berubat cara tradisional, berubat. Berubat dua-dua cara. Orang sekarang ni kan banyak kan dia berubat dua cara. Cara moden, cara macam tradisional, alternatif ke. Tapi berubat. Jangan biarkan penyakit tu dia akan melarat. Sebagainya penyakit yang nyata, penyakit jasmani ni, kalau biarkan. Last minute orang nak berubat, doktor kata macam mana? Tak boleh dah, sebab lambat. Sama juga dengan penyakit waswas ni. Kalau diuji kepada diri sendiri, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, berubat segera. Jangan biarkan. Kesian ke budak tu kalau kena pada anak cucu kita? Kesian ke dia? Kita biarkan. Kita nampak dia ambil semayang. Kamu ambil semayang. Dah lah lama masuk bilik air. Lepas tu keluar baju jadi basah berjeruk tu. Basah berjeruk. Basah. Tenganu lama kali basah berjeruk tu. Basah lah basah. Lama satu hal dah. Kemudian basah pula. Kenapa kamu ni? Allah ayuh Allah tu saya payah dapat niat. Ni penyakit. Kena berubat. Jangan biarkan. Cuma minggu lepas saya sebut, kalaulah diuji dengan sukar untuk dapat niat, dibenarkan berniat sebelum daripada membasuh muka. Ini bukan mazhab lain. Masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Tapi dibenarkan berniat sebelum membasuh muka kalau masyakkah, kesukaran, kepayahan untuk berniat ketika membasuh muka. Bukan mazhab lain ni. Masih lagi mazhab Syafi'i. Bandar ni. Yang saya tambah pula minggu lepasnya, contohnya, sukar untuk berniat solat ketika takbiratul ihram. Maka mazhab Syafi'i membenarkan berniat dahulu sebelum takbir. Dahulu sedikit sebelum takbir. Mazhab Syafi'i belum lagi keluar daripada mazhab Syafi'i. Bagi mereka yang sukar untuk muqaranah sertakan niat salat di dalam takbiratul ihram. Gitu. Belum lagi keluar daripada mazhab Syafi'i. Cuma minggu lepas, Allah lah. Payah sungguhlah nak berniat wuduk ni. Samalah contohnya payahnya lah nak berniat mandi wajib. Pakai mazhab Hanafi lah. Wuduk ke mandi wajib ke tak niat. Ni barulah mazhab lain. Kalau kita nak pakai mazhab lain ni, kita kena soalan Kak Wang Akilah ni kata kena guna mazhab itu juga ke ataupun pada niat sahaja. Dia seeloknya kita buat amalan wuduk yang bertepatan dengan mazhab Hanafi jugalah. Tapi tak payah mana ni kalau bab wuduk ni. Kita pakai mazhab Hanafi tanpa berniat pun. Bab wuduk ni tak payah mana mazhab lain. Dengan bahawa sunat ketika berwuduk kita buat belaka. Maka kita pun nak pakai mazhab lain pada perkara-perkara lain. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Tepat dengan mazhab mereka. Pada ni. Macam contoh orang ke Mekah lah. Dia bersentuh lelaki perempuan. Dia nak pakai mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke. Macam mana? Bak bersentuh lelaki perempuan ke sahaja pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dan wuduk. Wuduk ikut mazhab mereka lah. Macam mazhab mereka nya. Hak sunat mazhab Syafi'i kita buat belaka. Maka bertepatan dengan keempat-empat mazhab. Mana? Baca bismillah kita baca. Mazhab Hambali wajib. Basuh tangan kita basuh. Berkomor kita buat. Masuk air hidung kita buat. Basuh muka kita gosok molek. Wajib mazhab Maliki contohnya. Kemudian sapu kepala. Wajib sapu kepala. Sapu sekalian kepala. Pada ni. Telinga pun sapu jangan tinggal. Sebab mazhab Hambali wajib sapu telinga. Mana hak sunat-sunat kita buat belaka. Jadi boleh pakailah hak mazhab yang lain. Termasuk tanpa berniat wuduk. Mengikut pandangan mazhab Hanafi kerana
tak tahulah macam mana dianya, niat tu apa benda niat, tak tahulah. Sampai ke tak dapat niat langsung. Ada ni, boleh pakai pandangan yang lain, tapi mazhab lain dah jadinya. Tapi kalau kita tak pandai, kita hanya pandai satu amalan saja, dia akan bawa pada talfiq. Dia akan bawa kepada talfiq ni, mana sekerak-sekerak. Sekerak mazhab lain, sekerak mazhab Syafi'i. Talfiq ni pula dalam beribadah timbul khilaf di kalangan ulama'. Sebagai contoh ginilah sidang pendengar, saya sendiri pun mungkin tidak sempatlah untuk baca kitab untuk hari ini. Sebagai contoh, bulan Ramadan terdahulunya, kita dianjurkan malam yang pertama berniat puasa untuk sebulan. Kerana apabila terlupa niat satu hari di tengah bulan Ramadan, kita boleh pakai memada dengan niat malam yang pertama mengikut pandangan mazhab Maliki. Tapi adakah kita mengetahui berkaitan dengan hukum hakam puasa mazhab Maliki? Kita tidak mengetahui pun apa kewajipan puasa dalam mazhab Maliki, apakah perkara yang membatalkan puasa dalam mazhab Maliki. Tapi kita dianjurkan malam pertama saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Kira-kira apabila terlupa niat di tengah bulan, bolehlah pakai niat malam pertama, memadalah. Itu mazhab Maliki. Tapi persoalan sekarang ni, kita tidak mengetahui umumnya macam mana syarat, kewajipan, perkara membatalkan puasa dalam mazhab Maliki. Itu dia panggil boleh jadi akan buat pada talfiq, akan menjadi separuh-separuh. Maka itu pun timbul khilaf di kalangan ulama'. Cuma saya tadinya bicara bab wuduk bagi mereka yang kesukaran untuk berniat. Tak apalah, talfiq tak talfiq pun. Sebab untuk kalaulah kesukaran untuk berniat, maknanya dipaksakan juga berniat ketika basuh muka. Akhir sekalinya menyebabkan menyusahkan seseorang dalam beribadah. Akhirnya menyebabkan solatnya sentiasa lewat. Akhirnya terkadang menyebabkan waktu solat yang pendek umpama subuh, akhirnya habis subuh. Waktu pun ranah lah. Sebab itulah kalau bagi orang yang diuji dengan sakit umpama waswas, maka dipanggil masyakkah. Dipanggil sangat hajah kepada pandangan-pandangan yang lain. Maka kita pakailah kelonggaran syarak lah bagi mereka yang diuji dengan umpama penyakit waswas. Tapi seperti saya sebut tadilah, kalau sesiapa yang diuji dengan penyakit waswas ataupun keluarga yang diuji dengan penyakit waswas, jangan berdiam diri, jangan membiarkan. Kena berubat, kena pergi hospital contohnya, bahagian jiwa lah. Sebab itu berkait dengan jiwa. Dia waswas ni, waswas dalam banyak perkara. Waswas ni waswas sekarang untuk berniat, waswas persoalan rata air ketika beruduk, ketika mandi wajib, waswas pada bab suci tak suci daripada najis. Ni banyak dia penyakit waswas ni, dia macam-macam peseng. Tapi jangan biarkan berubat kemudian mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala disembuhkan dari penyakit waswas ni. Kenapa? Penyakit waswas ni akhirnya akan merosakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sambungan kita Safinatun Najah, insya-Allah lah minggu hadapan akan menyambung kembali pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang pertama, iaitu niat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.